Masih di bahagian pertama, iaitu nasihat kepada para ulama dan nasihat para ulama, peringatan dan pengancaman mereka, sampai kepada perkataan Al-Imam Abdullah bin Haddad yang menyebutkan tentang jangan terbelenggu dengan sifat ghurur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أما بعد نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير نفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وعلى ما نوى الإمام عبد الله بن الحداد وأصوله وفروعهم وعلماء الأمرين وأولياء الصالحين الله ينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم ولو وبركاته ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Qala radhiyallahu anhu nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini amin radhiyallahu ankum ila an qala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita bersama di waktu yang istimewa bainal isya'ain, kata Nabi, iaitu di antara maghrib dan isya'. Yang mudah-mudahan i'tikaf serta pengisian kita di dalam meraih daripada ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, nasihat, pesanan khususnya dari para ulama as-salihin, akan menjadikan waktu ini waktu yang paling bermakna, khususnya ketika mana masa dan umur yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah waktu ini adalah waktu yang paling kita gembira nanti untuk kita cerita dan beritahu kepada Allah. Sedangkan waktu kita lalai, kita duduk lepak-lepak kosong-kosong, itu adalah waktu yang paling memalukan untuk kita nanti menjawab pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu beruntunglah orang-orang yang selalu menempatkan diri di tempat yang ketika nanti akan menjadi sebab dia meraih daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kita sebagaimana sebelum ini membahaskan kitab Al-Imam Abdullah Haddad, iaitu dakwah yang sempurna, peringatan yang utama. Masih di bahagian pertama, iaitu nasihat kepada para ulama dan nasihat para ulama, peringatan dan pengancaman mereka, sampai kepada perkataan Al-Imam Abdullah bin Haddad yang menyebutkan tentang jangan terbelenggu dengan sifat ghurur. Jadi jangan terbelenggu dengan sifat ghurur. Ghurur ini maksudnya adalah sifat orang yang tertipu, khususnya dengan tipu daya dunia. Ini khususnya kepada ahli ilmu. Ada ilmu tapi ujiannya semakin berat. Ada ilmu mengetahui tentang hukum hakam, akan tetapi sudah tentulah syaitan yang dihantar ataupun yang akan mengganggu kepadanya adalah syaitan yang luar biasa usahanya untuk menyesatkan dan menyimpangkan daripada
ahli ilmu tersebut. Kata Imam Haddad, kemudian ketahuilah bahawasanya kebanyakan ahli-ahli ilmu pengetahuan pada zaman ini, yakni zaman Imam Haddad dan seterusnya sehingga zaman kita, yang dia sendiri observe, yang dia sendiri perhatikan keadaan itu sudah berlaku. Sebenarnya, apa yang berlaku kepada ahli ilmu telah kebanyakan disebutkan, telah dikongkong oleh perasaan terpedaya dan fitnah dan dikuasai oleh sifat lalai dan tidak peduli. Ini penyakit-penyakit yang menimpa kepada ahli ilmu. Belajar, dapat ilmu, mengetahui pengetahuan, tapi ada beberapa yang berlaku kepadanya. Yang pertama, perasaan terpedaya. Terpedaya ini kebanyakannya adalah dengan sebab dunia yang memang memperdaya kepada manusia. Yang kedua adalah fitnah, ujian-ujian yang ada dalam kehidupan, dan dikuasai oleh sifat lalai, baik itu daripada diri sendiri. Dah tahu tentang amal, tahu tentang yang hak dan batil, tahu tentang kebenaran tapi lalai. Serta yang keempat adalah tidak peduli dengan maksud meninggalkan dakwah dan tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu disebutkan para ahli ilmu yang tak peduli lagi kepada dakwah. Mereka telah meninggalkan amal dengan ilmu yang dicapainya, sehingga ilmu yang mereka menguasainya itu hanya tetap di lidah mereka saja. Tapi kalau bercakap, pandai. Kalau sekiranya berkata-kata, hebat. Tidak di hati, tapi tidak di hati. Kerana hati sumber kepada amal. Disebutkan ala inna fil jasadi mudghah fa idza salaha salahat jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Adalah dalam diri kamu itu ada seketul daging, segumpal daging. Kalau sekiranya baik daging itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Kalau sekiranya buruk, rosak, maka rosaklah seluruh jasadnya. Itu adalah hati. Jadi bermakna ahli ilmu ni, ilmunya di lidah, tidak di hati. Sehingga amalannya itu tak ianya dilaksanakan dengan ilmu. Sebab ilmunya di lidah, bukan di hati. Hanya di perbuatan mereka saja, tidak di perbuatan. Cakap, Masya Allah, hebat. Nasihat orang, bagus. Tapi perbuatannya tidak menggambarkan daripada ilmu yang dia miliki. Lantaran itu, ilmu itu nanti akan menjadi hujjah ke atas diri mereka. Sesuai sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-ilmu ilman, ilmun fil qalbi, fadhalika huwa al-ilmu nafi', wa ilmun 'ala al-lisan, wa dhalika hujjatullahi 'ala bani Adam. Kata Nabi, ilmu itu ada dua jenis. Ilmu yang pertama, ilmu di hati, yang merupakan ilmu yang berguna. Dan ilmu yang kedua adalah ilmu di lisan, yang merupakan hujjah Allah ke atas anak Adam. Jadi kalau nanti kita nak faham bahawa ilmu ini ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Bagaimanakah ilmu yang manfaat itu? Iaitu ilmu yang datang dari hati para ulama. Kerana kalau ilmu itu dari hati, bermakna ulama itu dah amal dah. Sebab bermakna dari hatinya itu lahir amalan,
kemudian ketika dia sampaikan ataupun orang melihat kepada amalnya itu, akan memberi kesan yang besar kepada seseorang yang disampaikan. Kerana ilmunya itu disebut ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Sebab tu kata Nabi, ilmu yang berada di hati itu adalah ilmu manfaat. Tapi kalau ilmu tu hanya sekadar lisan, boleh jadi orang yang disampaikan bermanfaat, tapi untuk dirinya itu akan menjadi hujah. Ya, ini mungkin nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kenapa kamu bercakap tapi kamu tak buat? Ini ilmu yang berada di lisan. Dan ilmu ini yang kita sebutkan ada ilmu yang manfaat, ilmu yang tidak manfaat. Ini dikuatkan dengan doa Nabi SAW. Yang mana Nabi berdoa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Dalam riwayat yang lain, itu Nabi minta ilmu yang manfaat. Dan riwayat yang lain, Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang tadi minta ilmu manfaat. Yang kedua ni, Nabi doa minta lindung daripada ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, aku minta lindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Jadi bermakna, ada ilmu yang dipelajari, dia panggil ilmu yang manfaat, iaitu ilmu yang manfaat untuk orang yang belajar dan untuk orang yang diajar. Ada ilmu yang tidak manfaat, iaitu ilmu yang tak manfaat kepada orang yang belajar dan boleh jadi juga tidak manfaat kepada orang yang diajar. Jadi oleh kerana itu, yang kita nak dapatkan adalah ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Sebab itu kita doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Macam mana kita nak tahu ilmu kita manfaat dan manfaat? Kalau kita belajar, maka kita akan beramal dengan apa yang kita belajar. Dan amalan itu diamalkan dengan ikhlas kerana dia dah lahir daripada hati yang bersih. Itu ilmu manfaat. Tapi kalau dia belajar tapi bukan nak beramal, tapi nak berhujah, iaitu nak berdebat, dia nak supaya tunjuk dia lebih hebat, dia nak bagi tahu dia adalah orang yang pandai, tapi amal tak ada, maka itu disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ini pesanan kepada para ilmuwan, supaya apabila belajar ataupun mengajar, pastikanlah ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh kerana itu, ilmu itu ada yang berguna dan ada yang tiada berguna. Dengan itu jelaslah kepada kita kini bahawa ilmu itu terbahagi kepada yang berguna, yang bermanfaat, dan yang tiada berguna, yang tiada manfaat. Dan ilmu pengetahuan pun terbahagi kepada yang mengambil manfaat dari ilmunya dan yang tiada mengambil manfaat. Jadi orang ahli ilmu ni pula terbahagi kepada yang mengambil manfaat dan ada yang menuntut ilmu tak ambil manfaat. Ada kalanya ilmu yang diraih seseorang itu dari ilmu yang bermanfaat. Dia dapat ilmu yang manfaat sebab orang yang mengajar tu, guru yang mengajar tu ikhlas. Guru yang mengajar tu memang betul-betul beramal dengan ilmunya. Ilmu gurunya tu ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Tapi ada kalanya yang belajar, iaitu tuannya, iaitu yang belajar, yang ambil ilmu tu, tiada mengambil manfaat daripadanya. Boleh berlaku seperti itu. Belajar, gurunya bagus, gurunya orang yang ilmu nafi', tapi yang belajar dapat ilmu, dia tidak memanfaatkan ilmu, dia tak beramal dengan ilmu dia.
Malah amalannya bertentangan dengan ilmunya. Ilmunya kata yang ini ni haram, dia buat. Yang ni makruh, dia buat. Kalau dianya amal yang baik, dia tinggal. Bertentangan. Sebab apa? Sebab dia ikut nafsu, bukan mengikut ilmu yang manfaat tadi. Ilmunya tak sampai ke hati yang dapat mengawal nafsu dia. So, dia akan menjadi orang yang buat bertentangan dengan ilmunya. Maka umpamanya seperti bekas yang kotor, apabila diletakkan makanan di dalamnya akan turut menjadi kotor pula. Jadi ilmuwan ini ataupun ahli ilmu ni, dia macam orang yang mana dia belajar ilmu yang bersih, yang elok. Gurunya masya-Allah yang belajar tu ilmu yang ikhlas, yang manfaat. Tapi orang yang menerima ni hatinya tu tak ikhlas. Hatinya kotor. Dia tak pun belajar tu untuk beramal. Dia umpama bekas macam ni, cawan. Cawannya kotor, dalam tu berdebu. Airnya yang dicurahkan daripada guru ni, ilmu bersih. Tapi kerana dia curahkan di tempat yang kotor, maka air yang bersih itu bertukar menjadi kotor. Itu jadinya, kalau orang yang mengambil ilmu itu tidak dikira mengambil, dia tidak memanfaatkan ilmu. Bahkan dia buat yang sebaliknya. Maka dia telah mengotori ilmu. Ilmu tu tak kotor, tapi dia tu, bekas yang dia nak tadah ilmu tu kotor. Jadi berubahlah ilmu itu untuk dia, bagi dia. Ialah dari yang kotor. Sehingga dia tidak beramal dengan ilmunya. Setengah ulama pula telah membuat perumpamaan. Katanya, bertambahnya ilmu pada seseorang yang jahat seperti bertambahnya kesuburan pada pohon hanzal. Pohon hanzal ni semacam pokok yang mana buah dia ni pahit. Jadi bertambahnya ilmu kepada orang yang jahat. Dia ambil ilmu tapi bukan untuk amal, tapi kena ialah niat yang tak betul. Maka seperti mana menyiram, menghidupkan pokok tapi buahnya buah pahit. Macam itu ibarat dia. Semakin banyak diberikan airnya, semakin pahit buahnya. Semakin disiram, semakin besar. Buahnya bukan semakin manis, semakin pahit. Dah jenis buahnya jenis buah pahit. Tegasnya, apabila dikurangkan siraman air ke batangnya, semakin kurang pahitnya. Bandingannya sama dengan ulama yang jahat itu. Apabila berkurang ilmunya, maka berkuranglah fitnahnya, kerosakan dan mudaratnya. Jadi kadang-kadang bahaya orang yang mana dianya dipanggil ulama usu'. Dia bertambah ilmunya, semakin membawa mudarat, bukan dapat manfaat. Di zaman Nabi SAW dulu, ada satu golongan namanya munafiqin. Berlakon beriman dan tak sedikit juga di antara mereka yang duduk belajar dengan Rasulullah. Masya Allah, bukan jalan-jalan guru. Ini gurunya Rasulullah. Tapi hatinya kotor dengan kesyirikan, kekufuran. Mereka tak beriman pun sebenarnya, hanya zahir saja. Ketika itu dia panggil munafik. Belajar tentang ilmu-ilmu yang baik. Sehingga kononnya setelah belajar nak buat benda baik. Apa yang mereka buat? Mereka bina masjid. Ini golongan munafik. Tapi niatnya bukan untuk masjid itu membawa manfaat. Bukannya masjid itu untuk menyatu padu ataupun untuk nak menyuburkan ilmu dan kebaikan. Masjidnya itu adalah tidak lain untuk nak memecah belahkan orang.
serta menimbulkan kekeliruan dan perselisihan. Itu sebab bina masjid. Bina masjidnya bagus. Belajar kata kalau bina masjid bagus. Tapi betul dia bina masjid. Tapi masjidnya bukan bawa manfaat. Maka dinamakan masjid itu masjid darar. Masjid mudarat. Sehingga akhirnya Nabi menyuruh untuk dirobohkan masjid itu. Apa begitu? Jadi nampak zahirnya buat baik. Tapi rupanya merosak. Jadi ilmunya ada, tahu masjid ini bagus dan sebagainya, tapi tujuan matlamatnya buruk. Bertambah ilmunya, bertambah pahit, bertambah teruk daripada apa yang dia buat. Bertambah fitnah dia panggil. Ini tidak mustahil kerana umpama anak Adam dalam tabiatnya dan perbezaan kelakuannya, umpama pepohonan dan tanahnya tentang perbezaan tabiatnya dan jauharnya. Ada pepohonan dan tanah akan menjadi subur dan cepat membesar apabila disirami air yang cukup padanya. Dan ada pula yang tabiatnya berlawanan dengan air yang di atas, seperti pepohonan yang buahnya pahit dan masam, atau yang berduri dan seperti tanah yang keras, tandus dan lopak yang tidak ada tumbuhan di atas mukanya. Apabila disirami air, semakin banyak air yang disiram, semakin pahit dan masam buahnya dan semakin banyak bertumbuh dari durinya. Jadi ini perumpamaan yang disebutkan tadi. Di antara perkara ajaib yang selalu disebutkan, bahawa bekas-bekas yang biasanya bertumbuh padanya mutiara dan batu manikam. Contohnya, nak ibarat juga mutiara. Daripada mana mutiara? Daripada tiram. Yang dia ada, dia punya bekas dia tu. Dan batu madikam. Iaitu batu yang tersembunyi di dalam celah-celah batu ataupun dalam tanah. Apabila dituruni air hujan, dia membuka mulutnya serta menelan air hujan itu, dan dengan kuasa Allah Ta'ala air hujan itu menjadi mutiara dan batu-batu yang berharga. Daripada mana terbentuknya mutiara ni dan ataupun batu-batu manikam ni? Sebenarnya daripada hujan. Membentuk kepada mineral dan kemudian akhirlah daripada mutiara yang daripada dalam tiram tersebut. Begitu juga batu-batu. Jadi bermakna yang menelan, yang menerima air hujan tu diibaratkan adalah yang baiklah. Dia terima tu jadi mutiara. Air hujan jadi mutiara. Tapi apabila air hujan itu ditelan oleh ular sawah atau ular tedung, maka air hujan itu menjadi bisa. Air yang sama, tapi yang berbezanya yang menelannya. Yang ni menelan jadi mutiara, berharga. Yang ni telan jadi bisa memudaratkan orang. Padahal air hujan yang turun ke atasnya sama saja. Pada satu waktu yang sama pula. Jadi perbezaan yang berlaku ini disebabkan perbezaan tempatnya dan zat yang mengambil faedah dari air hujan itu. Maknanya yang ambil atau yang menerima itulah yang menjadi sebab berbezanya sumber itu menjadi perbezaan daripada siapa yang menerima dia. Kalau yang menerimanya orang yang hatinya bersih, elok, baik, maka jadi ilmu manfaat. Tapi kalau yang menerimanya orang yang hati yang busuk, yang tak baik, yang memang nak buat fitnah dan sebagainya, maka jadi fitnah. Macam tadilah, seperti tiram, dia buka mulut dia jadi mutiara. Ular tedung, dia buka mulut dia jadi bisa. Tapi air hujannya, sumbernya sama. Yang membezakan orang yang menerimanya. Bila ilmu jatuh ke tangan orang yang jahat, maka tidak mustahillah kalau ilmu yang baik itu bila dicapai oleh orang yang jahat akan menjadilah ilmu itu tidak manfaat lagi. Sebab itulah dipesan awal-awal lagi ketika mana seorang itu nak menuntut ilmu, yang pertama sekali dia kena betul-betul niat dia betul, ikhlaskan niat.
supaya tak ada niat-niat yang kotor, yang fitnah yang tak baik. Seperti menuntut ilmu dengan sebab nak mendapatkan habuan dunia. Menuntut ilmu supaya glamour. Menuntut ilmu supaya nanti boleh untuk nak berdebat dengan orang ataupun nak bergaduh dengan orang. Niat-niat seperti ini menyebabkan sumber ilmu yang disalurkan kepada itu bisa melahirkan fitnah. Menjadilah ilmu itu ilmu yang tak manfaat. Ilmu itu adalah bergantung dengan orang yang mempergunakannya. Dan dia adalah sebagai suatu alat yang sesuai bagi kebaikan dan kemanfaatan asal daripada ilmu itu. Tetapi apabila dia terjatuh ke tangan orang yang baik, dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi kebaikan dan manfaat. Dan dia tahu bagaimana untuk memanfaatkannya. Sebaliknya, bila dia jatuh ke tangan orang yang jahat dan suka membuat kerosakan, ilmu itu akan merubah warnanya menjadi buruk serta membahayakannya. Dulu di awal-awal ni Allah Subhanahu Wa Taala nak beri ibrah, pengajaran kepada kita. Dia tak jauh baru ketika Nabi Adam dan Siti Hawa Allah turunkan daripada syurga. Turunkan ke bumi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu kepada Nabi Adam seperti mana kita faham, dan ilmu bagaimana untuk hidup di atas muka bumi ini. Maka diberikan teknologi oleh Allah, maksudnya ilmu bercucuk tanam, ilmu menternak. Ini diberikan. Nabi Adam turunkan ilmu kepada siapa? Habil dan Qabil, anak dia. Habil diberikan ilmu menternak. Qabil diberikan ilmu untuk menanam sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan. Jadi ada ilmu. Menjadi diuji oleh Allah ketika mana nak dikahwinkan. Dia nak dikahwinkan, ini dikahwinkan, Habil dikahwinkan dengan adiknya Qabil. Sebab masa itu mana ada yang lain, tak ada pilihan antara mereka. Masa itu syariatnya dibolehkan untuk mengembangbiakkan zuriat. Habil berkahwin dengan adiknya Qabil. Qabil nak dikahwinkan dengan adiknya Habil. Tapi Qabil tak setuju. Tak setuju. Subhanallah, tengok. Ilmunya sama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam ajar. Tapi lain penerimaan. Yang ini sabar, yang ini rida, yang ini tak melawan. Tak cukup dengan itu, Allah SWT uji. Okey, kalau kamu betul-betul mengatakan kamu lebih baik. Sebab Qabil kata aku lebih baik daripada Habil. Aku berhak dapat yang lebih baik. Adik aku lebih baik. Aku nak kahwin dengan adik aku. Allah kata baik. Cuba kamu persembahkan yang terbaik kepada aku. So, Habil persembahkan ternakannya yang paling gemuk, yang paling sihat, yang paling hebat. Tapi Qabil dia persembahkan sayur-sayurnya yang buruk. Sebab Allah SWT ketika diletakkan, diambil oleh Allah dengan api. Maknanya habislah ternakan tu. Jadi Qabil kata, rugi kalau aku bagi yang cantik-cantik, biar bagi yang buruk-buruk, supaya nanti taklah terjejas yang cantik-cantik. Yang dipersembahkan untuk Allah itu yang buruk. Maka tak diterima oleh Allah SWT. Tak puas hati. Tak puas hati, akhirnya dia mengancam membunuh kepada Habil. Habil mengatakan, kalau kau bunuh aku nanti, engkau akan berdosa. Dosa aku pun kau akan bawa. Bahkan ditanggungjawabkan nanti. Kalau ikutkan, takkanlah yang namanya anak Nabi Adam itu tak dididik dengan ilmu. Ya, dididik dengan ilmu. Ayahnya Rasul. Tapi satunya, manfaat ilmunya. Satunya, tidak manfaat ilmunya. Sehingga dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga disebutkan hawa nafsu Qabil. Menyebabkan dia membunuh kepada saudaranya Habil. Siapa yang menyuruh dia untuk bunuh tu? Nafsunya.
Masya Allah. Ilmunya ada, tapi ilmunya tak boleh mengawal nafsunya. Kerana ilmunya ilmu yang tidak bermanfaat. Itu yang kita takut. Kita belajar, tahu yang betul, yang salah, yang hak, yang batil. Tapi kalau kita punya ilmu tak manfaat, dia tak boleh untuk mengawal nafsu kita. Sehingga kita lebih memperturutkan hawa nafsu daripada ilmu. Begitu. Jadi kerana itulah, kalau dia jatuh ilmu itu kepada orang yang baik, yang bermanfaat, akan jadi manfaat. Tapi kalau orang yang jahat, dia akan digunakan untuk buat kerosakan. Dan akan berubahlah warna menjadi buruk serta membahayakan. Kemudian ilmu yang berada di tangan si alim yang jahat itu, sebenarnya dia itu bukanlah dari ilmu yang hakiki. Bahkan dia hanya gambarannya dan kulitnya saja. Tapi kalau dah dia ni ilmu tak manfaat, apa yang ada ilmu pada dia itu bukan ilmu yang sebenar. Dia sudah menjadi hanya gambaran ilmu saja. Jadi orang tengok penampilan dia mungkin, orang tengok percakapan dia mungkin, tapi dia bukan ilmu yang hakiki. Ilmu yang sebenar yang lahir daripada amalan dan hati dia. Ilmu itu hanya lekat pada lidahnya. Dan zahirnya saja, tidak lekat apapun pada hatinya dan batinnya. Berkata Imam Malik rahimahullah, bukanlah ilmu itu, kata Imam Malik apa? Bukanlah ilmu itu dengan banyak meriwayatkan. Ada orang kata, oh saya hafal banyak hadis, saya hafal Quran. Jadi dia pun sampaikan, riwayat ke, dia cerita ke, dia bagi ilmu ke. Kata Imam Malik, bukanlah ilmu itu dengan banyak meriwayatkan. Tapi hakikat sebenarnya ilmu itu adalah cahaya yang dilemparkan Allah Ta'ala di dalam hati manusia. Maksudnya apa? Kalau ilmu itu yang banyak dipercakapkan, tapi ilmu yang betul ni, ilmu yang lahir, yang ada dalam hati, yang membawa cahaya sehingga orang yang cakap ni atau orang yang ada ilmu ni dapat beramal dan dia banyak melakukan amal soleh. Dia gambarkan dengan cahaya hati, terang hati dia, sehingga dia dapat untuk melakukan amal mudah. Tapi orang yang hanya bercakap ni, hatinya tu gelap, sehingga dia tak teringin pun untuk melakukan amal soleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan sama serupa itu, dan tambahnya lagi, hanya sebenarnya ilmu itu adalah takut kepada Allah. Jadi bermakna kita boleh ambil pengajaran daripada perkataan Ibnu Mas'ud dan juga Imam Malik, ilmu yang manfaat itu dia akan melahirkan orang yang mendapatkannya itu dua, nur wa khasyah, cahaya dan takut kepada Allah. Kalau orang tu belajar, semakin dia belajar, semakin terang hati dia, sehingga dia tahu yang mana betul, mana salah, sehingga dia akan betul-betul beramal dengannya, dan semakin takut kepada Allah, sehingga dia jauh daripada maksiat, dan dia akan jaga kewajipan-kewajipan. Ini orang yang dapat ilmu manfaat. Dia dapat dua, nur wa khasyah, dia panggil, cahaya dan takut. Semakin bertambah ilmu, semakin terang cahaya hatinya dan semakin takut kepada Allah. Tapi ilmu yang tak manfaat adalah ilmu yang apabila dia belajar, semakin gelap hatinya dan dia semakin berani untuk melawan kepada perintah Allah, sehingga dia buat sebagai macam alasan untuk dia membenarkan sesuatu yang dilarang, seperti mana yang berlaku kepada Ahlul Kitab daripada orang Yahudi dan Nasrani. Kan? Mereka bukan tak ada ilmu. Nabi-nabi mereka, para rasul mereka menyampaikan ilmu. Ada kitab, Taurat, Injil, Zabur. Tapi apa mereka buat? Mereka ubah ikut kepada selera dan juga keinginan mereka. Yang ni tak suka, tak berkenan tu. Mereka ada ilmu, mereka tahu. Allah mengatakan, afatatma'una ayyu'minu, adakah kamu menginginkan untuk mereka ni, ahli kitab ni, beriman? Waqad kana fariqam minhum, di antara mereka ini ada kelompok yang
mereka ni sebenarnya dah tahu dah kebenaran tu. Summa yuharrifuna, tapi dia ubah. Sedangkan mereka tahu bahawa dengan mengubah tu pun, dia tahu kalau ubah kitab pun, mengubah perintah Allah pun, itu pun haram juga. Dia tahu, tetap ubah juga. Sebab tidak ada rasa takut dalam diri dia. Tak rasa takut. Bahkan ada yang lebih pelik lagi dalam ayat tu, dalam surah Al-Baqarah tu. Dia kata, kenapa dia semakin lama semakin tak takut. Dia kata lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Adalah kita memang buat salah ni, tapi bukan bukan besar sangat. Kita nanti kalau masuk neraka pun sekejap je. Amboi. Haji. Dia tahu dia salah, dia ubah. Dia tahu dia tak beriman dengan Rasulullah Nabi Muhammad. Dia tahu Nabi Muhammad tu betul. Sebab dalam kitab dah tulis dah ciri-ciri ini betul Nabi terakhir. Tapi tak nak ikut. Tak apalah. Kalau tak ikut pun memang salah. Tapi lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Sekali-kali kita tak akan masuk neraka kecuali sekejap je. Sekejap je tak apa. La ilaha illallah. Dia cuba untuk menipu diri mereka sebab dia rasa takut lagi. Sedangkan neraka itu tidak ada istilah hanya sikit ataupun biasa-biasa. Tak ada. Azab Allah itu disebut azabun azim atau azabun alim. Oh, azabnya dahsyat. Paling ringan azab Allah, kata Nabi, adalah seorang dipakaikan selipar daripada api neraka. Ketika dia pijak aja, menggelegak otak dia. Itu yang paling ringan. Mana ada kadar yang sekejap. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sekejap. Macam mana sekejap? La ilaha illallah. Tapi kerana tadi yang disebutkan tidak ada rasa takut dan cuba menipu diri dengan ilmu yang dia ada, dia kata memanglah kita ni ada buat yang salah, tapi kita masuk syurga sekejap. Nanti kita masuk neraka, masuk syurga, masuk neraka sekejap je. La ilaha illallah. Baik. Jadi itu yang berlaku kepada ahli kitab, kepada mereka orang Yahudi Nasrani. Begitu mereka mengubah-ngubah, mereka ikut kepada keinginan nafsu mereka. Ini orang yang ada ilmu tapi tak manfaat, bahkan memudaratkan. Terdapat di dalam bicara orang-orang terdahulu begini. Macam mana? Ilmu melaungkannya supaya beramal. Orang-orang dulu cerita, ilmu ni akan melaungkan. Supaya, wahai orang yang diberikan ilmu, beramal. Ayo beramal. Hendaklah diikutkan seruannya. Maka kenalah ketika mana ilmu itu menyeru untuk beramal, kita kena ikutlah ilmu tu. Iaitu beramal dengan ilmu. Jika tidak, dia akan mengucapkan selamat tinggal. Sebenarnya kalau kita belajar ni, ilmu tu sebenarnya nak suruh kita amal. Amal. Tapi kita tak layan dia. Macam orang yang mana panggil kita, kita tak layan. Dia kata apa? Selamat tinggal lah, baiklah. Dia tak layan aku. Macam tu lah ilmu. Kalau kita tak sahut dia punya panggilan, dia pun babai kita. Maka tak manfaat lah ilmu. Artinya akan meninggalkanmu. Iaitu maknanya dan hakikatnya. Bukanlah ilmu tu tak ada. Dia hafal, dia tahu. Tapi maknanya tak ada bagi dia. Tak ada makna ilmu tu kat dia dan tidak dapat hakikat ilmu tu yang sebenar kepada dia. Apa lagi yang dia akan hilang? Cahayanya dan berkatnya. Patutnya ilmu tu memberi cahaya, menyuluh kehidupan dia. Tapi tak. Dan hilang berkat ilmu tu. Ilmu ni kalau hilang berkat, maknanya tak ada manfaat lah. Macam harta tak ada berkat. Banyak mana pun tak ada guna pun sebenarnya. Harta kalau tak ada berkat, banyak pun tidak akan membahagiakan dan tidak akan menenangkan. Harta banyak, tapi tak bahagia. Sebab tak berkat. Macam itu je ilmu. Ilmu banyak, tapi tak ada berkat. Maka sama juga tidak akan menyelamatkan seseorang itu dan tak berguna kepada seseorang itu.
Hanya yang tinggal gambarannya dan kulitnya saja. Ilmu yang semacam inilah yang akan menjadi hujah ke atas tuannya. Imam Syafi'i pernah membuat rangkai bait ini. Ini bait ataupun syair Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, dia daripada Palestin asalnya, Gaza. Kemudian pindah ke Mekah. Kemudian setelah itu belajar di Madinah dengan Imam Malik radhiyallahu anhu. Sebelum belajar tu pun dia masa tu sudah pun menghafal kitab Muwatta' Imam Malik. Al-Quran hafal, Muwatta' kitab Imam Malik, kitab hadis Imam Malik tu dia dah hafal sebelum belajar. La ilaha illallah. Hebat. Umurnya masa tu masih kecil. Imam Malik tengok potensi Imam Syafi'i. Maka dia berikan ilmu, tahu keikhlasan baiknya Imam Syafi'i sehingga akhirnya menjadi orang yang faqih, orang yang hebat. Sampai-sampai umurnya masih muda sudah layak disebutkan untuk berfatwa, disebutkan. Setelah itu dia dilantik untuk menjadi qadhi di Yaman. Setelah daripada itu dia pun pergi ke Iraq. Di Iraq ramai dah ketika itu di Iraq para ulama, ilmuwan. Semuanya mengatakan siapa Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i ini? Betul ke dia orang alim? Ya dulu tak seperti sekarang. Boleh cek riwayat data dan sebagainya. Dulu dengar berita, kabar-kabar aja. So datang mereka tanya, tengok betul Imam Syafi'i ini alim betul. Salah seorang daripadanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia dah alim dah. Dia hadis saja dah hafal dah. Hampir 1 juta hadis. Sampai akhirnya 1 juta hadis dia hafal. Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dia tengok Imam Syafi'i ilmunya tinggi dan manfaat. Dia belajar dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanbali tu. Dia jadi murid Imam Asy-Syafi'i ketika di Iraq. Okey. Maknanya alimnya Imam Syafi'i. Daripada Iraq, setelah itu dia berhijrah pergi ke Mesir. Dan dia akhirnya meninggal di Mesir. Jadi kubur Imam Syafi'i sekarang di Mesir, di Qahirah. Ya? Okey, apa sebab saya cerita ni? Bermakna dia sampai di Mesir tu dah alim dah. Daripada Madinah. Dah diiktiraf dah. Pergi Yaman jadi qadhi. Di Iraq pula alim dan orang-orang hebat pun belajar dengan dia. Dia pergi ke Mesir. Di Mesir itulah ditulis bait syair ni. Dia kata, syakautu ila waqi'in su'a khifzi. Nah, tuan-tuan puan rahmati oleh Allah. Kita tutup dengan rangkap syair Imam Syafi'i. Yang dalam bait ini beliau mengatakan, jadi bermakna dia kata syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kata Imam Syafi'i dalam bait syair itu, aku mengadukan buruknya hafalanku kepada Waqi', iaitu tuan guru aku. Waqi' nama orang, nama guru Imam Syafi'i. Waqi' juga guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal di Kufah, Iraq. Jadi Imam Syafi'i ketika di Iraq tu dia ambil peluang cari orang alim lagi. Dan Imam Waqi' ni termasuk ahli hadis yang hebat zaman tu. Dan kalau kita tengok dalam Sunan Sittah tu biasanya nama mukharrij hadis, iaitu yang mentakhrij hadis banyak adalah Imam Waqi'. Punya alim dia hebat. Yang kita nak cerita ni kata Imam Syafi'i begitu alim pun ada peluang tengok ada orang lebih alim dan ada ilmu dan juga ada peluang belajar. Ada guru lagi. Boleh faham tu? Kadang-kadang kita ni dah rasa alim dah, tak nak belajar dah, rasa kita tuan guru dah, minta maaf. Dah tak ada lagi dah, tak nak usaha belajar. Tak, tengok para imam. Macam Imam Ahmad bin Hanbal pun. Oh, hebat. Ilmunya dah hebat, hadis-hadis dia hafalnya sekian banyak. Tapi tengok Imam Syafi'i ada kelebihan, jadi murid. Masya Allah.
Imam Syafi'i pun ketika mana bidang ilmu yang lain, dia jadi murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga dengan Imam Waqi', walaupun dah alim macam tu sekalipun. Masya Allah. Sebab tu dia mengambil peluang mengatakan satu hari dia ni terganggu hafalan dia. Dan kan kita tahu Imam Syafi'i ni orang yang paling sharp dalam hafalan. Hebat. Dia kalau tengok je dia hafal lah. Allah berikan dia ketajaman hafalan yang luar biasa. Sebab apa? Sebab dia jaga betul diri dia. Makan dia. Dia punya apa yang dia tengok, apa yang dia dengar. Dia jaga betul. Bukan dia jaga je. Sebenarnya sudah dijaga sejak ketika dikandung oleh ibunya. Dan ayahnya mencari sumber yang begitu baik. Sehingga melahirkan seorang bayi yang bersih dan bersiap dalam hatinya untuk mendapatkan ilmu yang baik. Tapi satu hari, dia terganggu dengan bukan salah dia. Lalu seorang perempuan dia tak perasan, tertengok dan dia terah pun dia nak hafal, kurang sikit dia punya hafalan dia. Nak berbanding dengan yang sebelumnya. Dia pun terus mengadu kepada gurunya. La ilaha illallah. Kita ni buat salah banyak dah, tak mengadu lagi. Dah teruk sangat baru nak cakap. Dia kata aku mengadu kepada guruku. Su'a hifzi. Teruknya hafalan aku ni. Teruknya tu bukan teruk macam teruk sangat, tapi dah kira dah memberi efek. Maka Imam Waqi' ni, dia memberiku nasihat, kata Imam Syafi'i, supaya aku meninggalkan maksiat. Supaya aku meninggalkan maksiat selalu. La ilaha illallah. Kalau kita dah jadi guru, dah jadi alim, orang berilmu, bila kita minta nasihat ke ada orang yang kita anggap alim, orang tu kata, tinggal maksiat. Mau kita rasa, aku pula disuruh buat tinggal maksiat. Aku ni dah alim semua. Tak, Imam Syafi'i gembira nasihat tu. Dia rakam pula dalam syair dia. Sehingga sampai sekarang kita membaca syair tu dan kalau kita salah sangka, kita kata Imam Syafi'i buat maksiat. Tapi sebenarnya bukan. Tapi maksudnya nasihat tu sangat berguna sebab tu dia catatkan. Fa'arsyadni ila tarki ma'asi. Disuruh aku tinggal maksiat. Sebab kata Imam Waqi', wa akhbarani, kerana dia memberitahu bi annal ilma nurun, sebab kesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, dan ingatlah bahawa cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang asi, iaitu orang yang buat maksiat. Jadi orang ni kalau belajar ilmu dan buat maksiat, ilmunya tu terpadam, tak ada cahaya. Cahaya Allah tak masuk kat dia. Tapi ilmu tu dia faham, dia hafal mungkin, tapi tak ada cahaya. Masya Allah. Jadi bermakna, walaupun kita ni ada ilmu, jangan berhenti belajar. Cari orang yang alim, orang soleh, dampingi mereka. Minta nasihat selalu. Seperti Imam Syafi'i. Walaupun dah alim, dah hebat pun, ada guru. Imam Waqi' ni duduk di Kufah. Kemudian setelah itu dihijrah ke Mesir. Dan dia meninggal di Mesir. Kenapa Imam Syafi'i pergi Mesir? Sebab dia nak meninggal di Mesir dekat dengan gurunya Waqi'. Sebab tu kalau kita pergi ziarah makam Imam Syafi'i, di luar masjid Imam Syafi'i itu ada tanah perkuburan, di situ ada kuburnya Imam Waqi'. Kemudian barulah kita pergi ke depan sikit, adanya masjid Imam Syafi'i, dalamnya ada kubur Imam Syafi'i. Subhanallah. Begitu orang yang menuntut ilmu ni saling kita panggil nasihat menasihati dan menerima nasihat daripada orang lain walaupun sudah alim, dan mengetahui bahawa hakikat ilmu itu adalah cahaya Allah yang kalau tak dijaga akan dicemari dengan maksiat. Maka ilmu itu jadi ilmu yang tidak manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kita dengan ilmu dan menjadikan kita orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amal, dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur, masa dan rezeki dan ilmu kita, dan dibukakan oleh Allah kepada kita futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.